Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada anda semua para penonton setia segmen Bicara Ummah Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Alhamdulillah kita bersiaran secara langsung pada hari ini di episod yang ke-47 yang akan kita bawakan kepada anda dengan tajuk dan juga topik yang menarik, memandangkan kita sekarang ni dah nak landing bulan Zulhijjah ini, kita nak masuk bulan dan juga tahun yang baru, iaitu kita akan masuk bulan Muharram dan juga tahun Hijrah yang baru, iaitu 1444 Hijrah. Bersempena dengan peristiwa ataupun tarikh ini, jadi topik yang kita bawakan pada hari ini iaitu awal Muharram dan juga Ma'al Hijrah. Bersama-sama dengan kita pada hari ini panel yang kita bawakan kepada anda semua, itu Al-Fadhil Ustaz Kamal bin Asy'ari ataupun nama kenal dengan Kamal Asy'ari Al-Qardawi. Okey, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk berkongsi tentang awal Muharram dan juga Ma'al Hijrah. Ini kita bersiaran secara langsung, tidak di konti ataupun studio utama MUIK, tapi kita secara langsung di atas talian, dalam talian Zoom kita pada hari ini. Sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sedang menonton, dan jangan lupa untuk macam biasa tekan button like, share dan juga subscribe, ataupun kalau nak komen boleh komen dekat kita punya live FB ni. Sebar-sebarkan video ini kepada sahabat-sahabat saudara kita yang di luar sana agar mereka juga dapat mengambil manfaat tentang perkongsian kita pada hari ini, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, setahun bulan Islam yang telah kita lalui, dan kita pun dah nak habis tahun bulan Islam yang kita jalani sebelum ini. Pelbagai perkara yang telah kita buat, banyak dosa, ada yang banyak pahala dan sebagainya yang kita dapat. Jadi hari ni kita nak buat satu, kira orang kata, sesi muhasabah diri pula kan. Kita nak masuk kepada tahun Islam yang baru, iaitu 1444 Hijrah ini. Jadi macam-macam perkara yang boleh kita audit balik diri kita sendiri. Jadi sambil-sambil itu kita nak dengarkan kongsian yang akan diberikan oleh Fadhil Ustaz. Jadi tanpa buang masa lagi, saya nak serahkan sesi ini kepada Fadhil Ustaz Kamal bin Asy'ari. Falyatafaddal mashkuran. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jazakumullah khairan katsira kepada adinda mukmin Majlis Agama Islam Negeri Pahang, seterusnya sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita banyak-banyak panjat syukur pada Allah Taala kerana dia pilih kita untuk bersama-sama dalam kelompok hamba-hamba dia yang mengingati agama dia, yang insya-Allah dihantarkan kepada kita semua para malaikat yang mendoakan sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak kepada mereka yang berada di dalam majlis yang seumpama ini. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila kita bercakap tentang Hijratul Rasul, maka tidak ramai di kalangan terutamanya orang Islam yang melihat kehadiran Tahun Baru Islam sebagai perkara yang besar. Ya, mungkinlah kerana promosi, mungkin juga kerana sekian lama kita berada di bawah penjajahan. Antara matlamat penjajahan ini adalah untuk menghilangkan jati diri umat Islam dan menonjolkan jati diri yang dipegang oleh golongan penjajah
daripada dulu sampailah kepada hari ini. Maka siapakah lagi yang patut untuk membesarkan kehadiran awal Muharram ini melainkan umat Islam sendiri, ya. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata tidak mengubah nasib seseorang itu, boleh juga kita mengandaikan bahawa kalau kita nak Islam itu dilihat megah, maka kitalah yang berusaha untuk memegahkan Islam itu. Kalau kita ingin melihat Islam itu dipandang tinggi, maka kitalah yang kena berjihad dan berjuang untuk mempertinggikan Islam. Kerana kita tak boleh harap orang lain, kerana umat Islam sendirilah yang wajib berperanan untuk meletakkan Islam sebagaimana yang sepatutnya, iaitulah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka sebab itu bila kita bercakap tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara yang pertama yang mesti kita faham, peristiwa ini adalah ketentuan dan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang paling jelas tentang hijrahnya Nabi ke Madinatul Al-Munawwarah ini berlaku seawal ketika mana Allah memperjalankan Nabi daripada Masjidil Haram di Mekah daripada Masjidil Haram ke Aqsa dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hadis yang panjang menyebut bahawa Nabi diberhentikan di beberapa tempat dan Jibril suruh Nabi turun daripada Burak dan menunaikan solat 2 rakaat. Di antaranya Nabi kata, aku turun di satu tempat yang aku lihat banyak pohon kurma. Malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, turun dan semayang 2 rakaat. Nabi SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, tempat apakah ini? Maka kata Jibril, inilah tempat kamu yang akan dihijrahkan, ataupun kamu akan berhijrah kepadanya, yang dikenal sebagai Madinah ataupun Yasrib pada nama lamanya. Peristiwa ini, hadis yang panjang ini memberikan gambaran bahawa hijratul Rasul ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kaitan sikit pun dengan manusia. Cumanya berlaku, tuan-tuan sekalian, setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita imbau sejarah bagaimana peristiwa hijrah ini dijadikan peristiwa dalam menentukan kalender Islam. Walaupun peristiwa ini berlaku dalam bulan Rabiul Awal, ada. Namun di zaman Sayyidina Umar, ketika mana Sayyidina Umar memegang tampuk pemerintahan sebagai khalifah, yang mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini juga dikenal dia sebagai Abu Futihat. Yaknilah orang yang di zamannya yang banyak berlakunya pembukaan tanah-tanah baru. Maka apabila peristiwa ini berlaku, antaranya ialah hubungan antarabangsa. Di antara kerajaan Islam di bawah pemerintahan Khilafah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitulah bersangkutan dengan hubungan antarabangsa, nak menentukan tarikh dalam surat. Maka akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk menentukan bagaimana untuk menentukan kalender Islam. Beberapa cadangan dikemukakan, ada yang minta dicadangkan juga ambil kira daripada tahun keputeraan Nabi, ada yang dikatakan mengambil keperkiraan turunnya wahyu. Akhirnya keputusan yang dicadangkan oleh setengah pendapat mengatakan daripada Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang menentukan, yang mencadangkan agar peristiwa hijrah ini dijadikan peristiwa awal untuk menentukan kalender Islam. Jadi akhirnya direngkahkan cerita, masyarakat bersetuju untuk menjadikan peristiwa hijrah Nabi ke Madinah ini sebagai peristiwa dalam menentukan awal kalender Islam. Ya. Persoalannya, kenapa hijrah ini, peristiwa ini diambil dalam menentukan kalender Islam? Kalau kita tengok kalender Masihi misalnya, diambil daripada keputeraan ataupun kelahiran Nabi Allah Isa bin Maryam, ya, kononnya. Ya. Jadi kenapa peristiwa ini tidak mengambil tarikh keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun peristiwa lain?
Oleh itu Said Ramadan Al-Buti dalam tulisan dia ketika dia mengulas persoalan ini, dia mengatakan bahawa antara asbab kenapa peristiwa hijrah ke Madinah ini dijadikan peristiwa dalam menentukan kalender Islam, yang pertama kata Said Ramadan Al-Buti, yang pertama kerana peristiwa hijrah ini adalah awal dalam memertabatkan Islam. Setelah mana Nabi berada di kota Mekah lebih kurang dalam 12 tahun, tekanan yang begitu hebat kepada umat Islam, ya, sehingga amalan-amalan ataupun tuntutan-tuntutan kepada Islam sukar dan susah untuk dilaksanakan di kota Mekah. Namun kita kena ingat bahawa perpindahan Nabi, penghijrahan Nabi ke Madinah Al-Munawwarah ini bukan kerana sebab takut, bukan. Tetapi kerana memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebelum daripada hijrah ke Madinah ini telah berlaku satu hijrah ke Habasyah, ya. Yang mana Nabi kata siapa-siapa yang nak berhijrah ke sana kerana tekanan, sila. Maka ketika itu hukum untuk melaksanakan hijrah belum diwajibkan. Namun hijrah ke Madinah ini sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Disyariatkan oleh Allah untuk melakukan hijrah ini. Kerana di sinilah kata Said Ramadan Al-Buti penentuan untuk memertabatkan ataupun memperkasakan Allah dan agama Islam itu sendiri. Sebab itu kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah ini, ya, dan orang-orang yang berhijrah ini, ya, begitu mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kelebihan mereka yang melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah ini begitu tinggi, kerana mereka sanggup meninggalkan tanah air, meninggalkan kerja-kerja, meninggalkan sumber rezeki, meninggalkan sebahagiannya anak isteri, meninggalkan kebun kurma-kurma, meninggalkan perniagaan seumpamanya Abdul Rahman Auf dan sebagainya, merupakan suatu pengorbanan yang cukup tinggi hanya semata-mata untuk memartabatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kata Said Ramadan Al-Buti, kenapa peristiwa ini diputuskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya, agar dijadikan peristiwa dalam menentukan kalender Islam, adalah kerana peristiwa hijrah inilah yang menjadi titik tolak kepada perkembangan Islam selepas daripada itu. Kerana setelah kita tengok, setelah berlakunya hijrah, yang Nabi akhirnya membentuk sebuah negara Islam di Madinah. Suatu negara moden yang sebelumnya belum pernah ada lagi suatu negara yang sehebat Madinah Al-Munawwarah. Dengan piagam-piagam yang disusun begitu rapi, yang melahirkan sebuah negara yang bersistem, yang akhirnya menjadikan Madinah sebagai Islam, Madinah sebagai satu kerajaan Islam yang bukan hanya digeruni tetapi juga sebesar kuasa Rom, kuasa Parsi yang lebih dahulu daripada wujudnya kerajaan Islam di Madinah. Melalui Madinah inilah Allah akhirnya selama 10 tahun, maka sempurnalah keislaman, sempurnalah syariat Allah Ta'ala melalui ayat yang semua orang maklum, iaitulah al-yawma akmaltu lakum dinakum hingga akhir, yang menyempurnakan penurunan ayat, penurunan syariat, penurunan hukum hakam yang bersangkutan dengan Islam. Maka ini meletakkan bahawa tertubuhnya kerajaan Islam di Madinah sehingga kewafatan Nabi SAW melengkapkan Islam yang tidak perlu ditambah dan tidak wajar untuk dikurangkan sedikitnya. Adinda anak-anak mukmin dan sejang penonton sekalian, itu latar belakang, ya, sebagaimana yang kita faham bahawa hijrah secara umumnya adalah berpindah daripada satu negeri ke satu negeri atau satu tempat ke satu tempat. Namun di sana terdapat beberapa lagi pandangan meletakkan bahawa secara umumnya hijrah itu ialah
mengubah diri, mengubah keadaan, mengubah suasana daripada baik kepada tidak baik, meninggalkan kejahatan kepada kebaikan, melakukan sesuatunya lebih baik. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau sebelum berlakunya hijrah ini atau Muharram, kita berada sekarang ini di penghujung Zulhijjah. Zulhijjah mewujudkan suatu peristiwa, iaitulah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diminta oleh Allah untuk mengorbankan anak dia. Namun sebahagian besar umat Islam hanya melihat ibadah pengorbanan Ibrahim kepada anaknya alaihi wassalatu wassalam ini hanyalah membabitkan binatang. Sebab itu ramai, alhamdulillah, ramai orang yang melakukan ibadat korban. Saya pun anak mukmin baru ni buat korban di negara Afrika, buat di Nigeria, buat di Niger, membabitkan ratusan lembu dan kambing. Alhamdulillah. Namun yang lebih penting adalah kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk mengarahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail. Maka Ismail itu adalah benda yang paling disayang. Tak adalah ayah lebih sayang pada anak. Tak adalah seorang ibu lebih dia sayangi melainkan anak dia. Lalu Allah Ta'ala meminta supaya Nabi Ibrahim ini menyembelih anaknya. Maka andaian kita boleh buat perumpamaan bahawa kisah pengorbanan Nabi Ibrahim ini yang perlu untuk disembelih adalah apa yang paling yang kita korbankan, apa yang kita sayang. Namun hakikatnya yang perlu kita sembelih ialah apa yang terdapat dalam diri kita. Mungkinlah Ismail itu merupakan pangkat kita yang perlu kita korbankan demi agama. Mungkin Ismail itu adalah nafsu kita, nafsu jahat yang perlu dimujahadah untuk dinyahkan daripada diri kita. Mungkin Ismail itu adalah harta kekayaan yang kita sayang, yang perlu kita korbankan apabila kita korbankan demi untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling mendasar. Ya, sama juga dengan peristiwa hijrah ini. Meninggalkan kekayaan, meninggalkan pangkat, meninggalkan harta demi untuk agama. Sebab itulah kesedar apa tu anak-anak mukmin. Kalau kita tengok hari ini heboh dengan mak kilau. Saya kaitkan sikit mak kilau ya. Kita orang faham ya. Ramailah orang claim ada cucu, anak je kan. Saya pun nak claim lah. Saya pun belajar di Pulau Tawar, kampung mak kilau. Claim gitu je lah ya. Saya nak beritahu. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah mak kilau ini menimbulkan suatu fenomena. Gelanggang-gelanggang silat dibuka balik. Ya, semangat di mana-mana raya baru ni pun pakai tanjak dah tak nampak dah songkok, dah tak nampak apa, ramai anak-anak muda dengan tanjak. Suatu semangat yang cukup baik. Tetapi yang lebih penting, kita tengok dari perjuangan mak kilau itu bukan hanya ramai melihat dari sudut ilmu persilatan, tetapi tidak melihat kepada ilmu keagamaan. Perjuangan agama mak kilau itu mendidik anak-anak orang kampung di masjid di kampung dia. Setelah dia diburu oleh Inggeris, dia berguru dengan Tok Paluh di Terengganu, seorang ulama besar yang menjadi penasihat kepada Sultan Zainal Abidin ketika itu. Maka ini yang perlu lebih dilihat oleh anak-anak muda kita. Bukan hanya dari sudut semangat persilatannya, tetapi bagaimana pendidikan dan juga ilmu agama, penjagaan agama yang dilaksanakan oleh mak kilau dan pejuang-pejuang kemerdekaan kita sebelum pada ini. Jangan sampai ya kita hanya bersemangat untuk masuk panggung, untuk tengok mak kilau, tetapi amalan-amalan keagamaan, solat berjamaah, puasa sunat, menebarkan ilmu, kita tak ambil daripada batang tubuh yang ada pada mak kilau. Yang lebih malah, semangat masuk panggung, balik tak semayang. Lagi berat memang. Tuan-tuan sekalian, inilah yang perlu kita lihat kepada hijrah ini. Ya. Yang lebih penting ialah kenapa peristiwa ini diambil? Untuk melihatkan pengorbanan seorang anak misalnya. Ya, kalau kita tengok contohnya seorang jutawan, Suhaib Arumi yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Anak tunggal kepada dua pasangan suami isteri yang kaya.
tetapi akhirnya meninggalkan segala kekayaan demi memenuhi tuntutan arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana nasib anak muda kita hari ini? Sanggupkah hari ini kita nak korbankan keenakan? Terkadang tuan-tuan sekalian, untuk meninggalkan sekejap saja handphone daripada ketiga semayang, nak tinggalkan handphone sekejap saja untuk mendengar kuliah ilmu, pun anak-anak muda kita, anak-anak tua kita tidak sanggup untuk melakukan perkara ini. Sedangkan Suhaib Ar-Rumi misalnya meninggalkan kekayaan yang diwarisi, yang mak ayah dia nak bagi kepada dia, tetapi ternyata dia memilih untuk akhirnya Nabi menangis dengan sebab apa? Melihat tentang baju dia yang koyak rabak, Nabi menangis sedangkan dia pernah hidup dalam penuh kemewahan. Begitu juga kalau kita tengok pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum dalam melakukan hijrah ini, itu yang lebih mendasar, iaitu membuang segala kepentingan dunia, membuang segala keseronokan dunia demi untuk mempertahankan agama. Saya melihat satu keadaan saudara mukmin. Dalam keadaan umat Islam dan orang Melayu terbina fenomena semangat perjuangan Mak Kilau. Waktu itu juga berlakunya pada bulan Zulhijjah umat Islam berbondong melaksanakan ibadah haji. Di waktu yang sama adanya ibadat korban yang dilakukan oleh seluruh umat Islam. Pada waktu itu juga perasan atau tidak, dan saya berkeyakinan dia bukan kebetulan, tetapi sesuatu yang perlu diambil pengajaran. Waktu orang Melayu Islam semangat di tanah kita, semangat dengan perjuangan melalui filem Mak Kilau. Umat Islam dunia semangat dalam keadaan menunaikan haji di Mekah. Umat Islam yang tak ke Mekah melaksanakan ibadah korban bersungguh-sungguh. Setelah 2 tahun tak dapat melaksanakan secara terbuka. Dalam waktu yang sama, setiap detik ada penghinaan kepada agama kita. Selang 2 hari, orang buat lawak agama kita. Selang beberapa hari, orang buat lawak terhadap ajaran Islam. Waktu umat Islam penuh dengan semangat, tetapi bagaimana reaksi dan juga tindak balas daripada semangat yang terbina daripada elemen-elemen tadi berjaya untuk mempertahankan Islam. Sebab itulah hijrah diambil juga oleh Saidina Umar, yang diulas juga yang ketiga oleh Said Ramadan Al-Quti, iaitulah Islam perlu kepada sebuah negara dan kuasa. Islam, tuan-tuan, perlu kepada kuasa dan perlu kepada negara. Kerana dengan kuasa dan negara ini sajalah dapat untuk kita melaksanakan syariat dan dapat untuk kita mempertahankan Islam. Kerana itu ketika Nabi berada di Madinah, Nabi dan umat Islam hanya dapat untuk melaksanakan ibadat bersifat fardiyah saja. Dan ayat-ayat yang turun di Mekah kebanyakannya hanya bersifat kepada keimanan, bersifat kepada amalan secara individu. Tetapi setelah berlakunya hijrah, ayat-ayat membabitkan hukum, membabitkan kenegaraan, membabitkan muamalah yang memerlukan kepada kuasa untuk dilaksanakan, menunjukkan bahawa Islam dan kuasa, Islam dan negara tidak dapat dipisahkan demi untuk kesempurnaan dan kesyumulan ajaran Islam. Saudara mukmin dan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi kita umat Islam, terutama di negara kita, kita berdepan dengan situasi dan cabaran yang cukup hebat. Hari ini bila datang tahun baru Hijri, macam-macam orang disebut oleh moderator tadi, bersemangat, meletakkan azam baru, cita-cita baru. Hari ini tuan-tuan sekalian, bila sampainya tahun Hijrah atau tahun awal Muharram, berapa ramai anak-anak muda menyedari kedatangan bulan ini? Berapa ramai anak muda yang merasa seronok dengan kedatangan bulan baru ini? Yang perlu mereka muhasabahkan bagaimana amalan setahun yang lalu. Tujuannya tidak lain untuk kita bina kekuatan balik secara roh, secara kerohanian, agar Islam itu benar-benar masuk ke dalam diri kita. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya,
Kalau kita tengok, kenapa peristiwa hijrah ini juga diambil sebagai penentu dalam menentukan kalender Islam, untuk memberikan gambaran kepada kita bahawa Islam itu bukan hanya untuk orang Islam sahaja. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok kepada Piagam Madinah yang telah dibentuk oleh baginda Nabi SAW, bukan hanya tertumpu kepada umat Islam sahaja, tetapi Islam menaungi sebagaimana yang disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Taala sebut, aku tidak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Yang tidak khusus kepada orang Islam, tetapi rahmat kepada sekalian alam, termasuklah bukan Islam dan termasuklah segala benda yang terdapat, kerana alam disebut ataupun ditakrifkan ialah siwallah, selain daripada Allah adalah alam. Maka Islam datang untuk selamatkan orang Islam. Islam datang untuk menaungi orang kafir. Islam datang untuk menjaga alam sekitar. Islam datang untuk menjaga kelestarian alam dan sebagainya. Ini tugas Islam. Sebab itu jangan tengok Islam hanya pada sudut-sudut tertentu, tetapi mestilah dilihat Islam itu secara keseluruhannya. Kerana tidak ada satu pun yang berjalan di atas dunia ini tidak ada kaitannya dengan Islam. Tidak ada. Semua perkara. Sebab itu, apabila berlakunya hijratul Rasul, Nabi, tuan-tuan sekalian, mula menunjukkan. Bila berlakunya pembukaan agama baru, Nabi menawarkan Islam. Nabi menawarkan kecantikan Islam. Namun di sana tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Ini menggambarkan kepada kita bahawa Islam, walaupun Allah berhak nak paksa kita sebagai hamba dia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menentukan dalam Al-Quran bahawa kamu tak boleh paksa orang yang bukan Islam untuk memeluk Islam. Namun, melalui pelaksanaan sebagai sebuah negara, pelaksanaan undang-undang dan peraturan Islam melalui sebuah kuasa yang ada, menarik orang bukan Islam untuk memeluk Islam. Sebab itulah ketiga nama setelah 8 tahun berada di Mekah, di Madinah, Nabi akhirnya direngkahkan cerita melakukan semula comeback dia ke Mekah melalui peristiwa yang sebelumnya berlaku perjanjian Hudaibiyah, pada tahun yang seterusnya melakukan umrah, dan bila masuk ke Mekah, maka turunlah ayat selain daripada inna fatahna laka fathan mubina, itu ada ayat iza jaa nasrullahi wal fath. Iaitulah berbondong-bondong orang memasuki Islam. Kenapa? Melihat keindahan. Termasuklah apa yang kita kenal sebagai Abu Sufyan, yang dahulunya menjadi penentang kepada Islam, yang pernah terlibat dalam peperangan menentang Islam, tetapi dalam pembukaan kota Mekah dengan sifat kemaafan yang ada pada Nabi, sifat kemaafan yang diajar oleh Islam, maka akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam gara-gara melihat kepada kelembutan ataupun kemaafan, kemuliaan yang dibawa oleh Nabi, yang masuk kembali tidak membalas dendam kepada orang yang pernah merampas bumi umat Islam di Mekah sebelum melakukan hijrah. Anak-anak mukmin dan seluruh yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagai kesimpulannya, bila kita bercakap tentang Muharram, bulan pertama daripada 12 kalender, daripada 12 bulan dalam kalender Islam, dan kita bercakap pula tentang hijratul Rasul ini, maka Nabi mengatakan la hijrah ba'dal fatah. Tidak ada lagi penghijrahan selepas pembukaan kota Mekah. Dengan maksud apa dia? Tidak ada lagi penghijrahan dari satu tempat ke satu tempat. Sebaliknya, yang ada ialah illa al-jihad an-niyah an-jihad wan-niyah. Yang ada selepas ini ialah jihad. Bila kita duduk dalam kelompok masyarakat yang di dalamnya terdapat kemaksiatan, terdapat penentangan kepada Islam, maka tidak dituntut untuk kita meninggalkan masyarakat itu, melainkan kita kekal dalam masyarakat untuk kita mempertahankan dan memperluaskan usaha dakwah,
agar masyarakat yang rosak tadi kembali kepada agama. Ini maksud dia. Lepas pembukaan kota Mekah tak boleh. Ada jahat kita keluar, ada jahat kita duduk lautan, duduk seorang-seorang. Itu bukan zaman dia. Tetapi tuntutan kepada kamu ialah mengislahkan masyarakat itu. Sebab itu dalam usaha dakwah ini, dia ada 3 peringkat. Pertama, usaha kita dakwah. Dakwah ni apa dia? Mengajak orang bukan Islam kepada Islam. Yang kemudian ia dipanggil islah. Islah ni apa dia? Memperbaiki umat Islam itu sendiri melalui program, melalui keilmuan, melalui tarbiyah usaha-usaha untuk mendekatkan orang yang dah ada keimanan, orang yang dah ada kepahaman Islam untuk beramal dengan amalan Islam. Manakala yang terakhir disebut tarbiyah, iaitulah tuan-tuan sekalian mendidik masyarakat yang memang telah ada kepahaman yang baik terhadap agama untuk ditarbiyah, dididik supaya tidak berpecah. Kita amat merasa sedih apabila berlaku pertembungan di antara golongan ilmuwan hanya dalam perkara-perkara cebisan. Perkara-perkara furuk yang ianya menggambarkan buruknya Islam kerana di kalangan ilmuwan membicarakan perkara khilafiyah, sedangkan banyak lagi perkara utama seolah-olah tidak diambil pandai. Inilah yang perlu dilahirkan proses pentarbiahan. Dikumpulkan ilmuwan-ilmuwan sebagaimana dibuat sendiri oleh Mu'ib juga, mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan ini untuk disatukan fikrah supaya melihat perkara lebih besar daripada menghabiskan masa untuk membicarakan perkara yang telah pun diselesaikan oleh ulama sebelumnya dalam perkara khilafiyah membabitkan hukum fiqhiyah. Inilah yang perlu dilihat oleh masyarakat supaya hijrah kali ini, penghijrahan kali ini, Muharram yang nak datang ini, dan kita berdepan dengan cabaran yang bukan kecil sekarang ini. Sama ada cabaran dari dalam bentuk diri kita sendiri. Kita berdepan dengan berbagai situasi dan keadaan. Yang kedua, kita berdepan dengan situasi cabaran dan tekanan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Manakala yang ketiga adalah usaha berterusan daripada kuasa benar kufar dunia untuk melihat Islam itu terus berbalah, umat Islam terus bertengkar dan mereka akan mengambil kesempatan untuk menguasai umat Islam. Sebagai akhirnya, marilah sama-sama bagi mereka yang menonton siaran ini untuk melihat bahawa tanggungjawab untuk menyebarkan Islam, untuk menaikkan imej Islam, kita tak boleh letak kepada individu, institusi tertentu, melainkan semua pihak mesti merasakan tanggungjawab. Sebagaimana semangat hijrah, tidak ada seorang pun sahabat yang menjadikan alasan pribadi untuk meninggalkan arahan utama Allah melakukan hijrah. Yang ada kaya tidak menjadikan urusan kekayaan bisnes untuk aku menangguhkan melaksanakan hijrah. Yang ada anak bini, mereka tidak jadikan anak bini sebagai alasan untuk tidak memenuhi tuntutan seruan nafs Rasul untuk melakukan hijrah. Begitu juga sahabat yang ada kebun kurma yang sedang ranum, tidak menjadikan keburukan buah kurma akan rosak kalau mereka meninggalkan Mekah. Sebaliknya mereka meletakkan bahawa arahan Allah bila turun, wa ma kana mu'minun wala mu'minat qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya bagi lelaki yang beriman, perempuan yang beriman, bila turun satu perintah Allah, mereka mencari hukum lain sebagai ganti daripada perintah Allah. Allah meletakkan bahawa golongan ini adalah sesuatu kumpulan yang tidak sepatutnya melakukan perkara seumpama ini. Hari ini, tepuk dada dan tanya iman kita. Apa usaha yang kita buat untuk agama? Jangan kita hanya sibuk mencari kelemahan dan kesilapan orang lain, sedangkan tugas itu adalah tugas kita bersama. Itulah yang kita harapkan dapat kita petik daripada peristiwa awal Muharram dan Hijratul Rasul ini. Kerana sesungguhnya hijrah merupakan suatu yang amat besar. Kerana hijrah itulah yang menjadikan Islam
kembali berada pada tempatnya yang baik, yang sepatutnya. Namun kalau umat Islam tidak menjadikan peristiwa hijrah ini sebagai pengajaran untuk memertabatkan Islam, kita bimbang bahawa Islam akan terus berada dengan penuh kehinaan walaupun kita merupakan umat yang paling ramai di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu saudara mukmin dan juga penonton yang lain, mudah-mudahan Allah sebaik-baik perancangan dan Allah juga sebaik-baik perencana. Kita tidak ada lain melainkan aku dan tunduk kepada perintah dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudah balik kepada pengacara kita, moderator kita, Adinda Mukmin. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Kamal bin Asy'ari yang merupakan mudir Kompleks Tahfiz Al-Quran Al-Qaradawi ataupun dikenali sebagai Komtak Keridau Temeloh Pahang. Alhamdulillah, kita ucapkan cukup ringkas tetapi padat dengan isinya tentang perkongsian mengenai awal Muharram dan juga hijrah itu sendiri. Saya tertarik dengan antara poin yang Ustaz berikan kepada kita di hujung-hujung tadi tentang bagaimana seharusnya kita umat Islam ini perlu sanggup untuk melakukan suatu pengorbanan demi untuk memartabatkan Islam. Tepuk dada tanya balik diri kita sendiri, apakah pengorbanan ataupun apakah sumbangan kita yang kita buat demi Islam ini. Saya teringat bila Ustaz banyak sebut pasal cerita Mak Kilau kan, sekarang ni tengah trending orang kata. Menjadi fenomena sebenarnya filem Mak Kilau ni. Di mana dari sisi yang baiknya, banyak perkara yang baik yang kita boleh ambil dan semestinya kena seiring semangat kita itu seperti mana Ustaz sebut tadi. Kalau kita semangat panggung wayang tu penuh kan, boleh berpusu-pusu berjemaah kita tengok panggung wayang, tapi balik subuh tak ada, dekat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tak ada batang hidung kat masjid dan sebagainya. Jadi tak seiring dengan semangat pengorbanan yang nak kita tunjukkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia sedikit perkongsian dalam segmen Bicara Ummah Majlis Agama Islam yang ada bersama Melayu Pahang pada kali ini mengenai tajuk awal Muharram dan juga Ma'al Hijrah. Jangan takut untuk berkorban, jangan takut untuk meninggalkan sesuatu yang kita sayang demi agama Islam yang tercinta. Mula daripada bawah, insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat kembali memartabatkan Islam yang sebenarnya telah pun ada di muka bumi ini, tapi kita nak menjadi satu individu ataupun satu badan yang menyumbang kepada tertegaknya ataupun kepada hebatnya Islam itu di muka bumi ini, insya-Allah. Wallahualam, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Kamal bin Asy'ari, mudir Kompleks Tahfiz Al-Quran Al-Qaradawi Keridau Temeloh Pahang, di atas kesudian beliau untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Kita insya-Allah ada masa, ada rezeki, ada jodoh panjang umur, kita berjumpa lagi pada segmen-segmen yang akan datang. Dan kepada anda semua para penonton, saya juga ucapkan ribuan terima kasih kerana kesudian anda untuk terus kekal menonton segmen Bicara Ummah Majlis Agama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang pada hari ini, dan kita akan bersama lagi dalam episod yang akan datang di channel dan masa yang sama hari Khamis 11 pagi. Jangan ke mana-mana, kita tonton lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.